meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu tahu siapakah dalam kalangan makhluk Allah SWT yang pertama sekali akan masuk syurga? Para sahabat menjawab, Allah SWT dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Baginda SAW bersabda, orang pertama sekali masuk syurga daripada makhluk Allah SWT ialah orang-orang fakir dalam kalangan muhajirin yang digunakan untuk menjaga sepadan-sepadan, dan mereka juga lah digunakan untuk mendapat kelepasan daripada perkara-perkara yang susah. Salah seorang daripada mereka meninggal dunia sedangkan hajat masih terpendam dalam dadanya, tidak mampu dia menunaikannya. Pada hari kiamat Allah SWT akan firman kepada para malaikat, pergilah dan berilah salam kepada mereka. Maka para malaikat membalas dengan keheranan, wahai Tuhan kami penduduk langitmu dan kami adalah makhlukmu yang terpilih. Walaupun demikian engkau masih perintahkan kami supaya kami pergi dan beri salam kepada mereka. Apakah sebabnya? Allah SWT akan menjawab, sebabnya ialah sesungguhnya mereka ialah hamba-hamba yang beribadat kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Mereka lah yang digunakan untuk menjaga sepadan-sepadan, dan mereka jugalah yang digunakan untuk mendapat kelepasan daripada perkara-perkara yang susah. Salah seorang daripada mereka meninggal dunia sedangkan hajat masih terpendam dalam dadanya, tidak mampu dia menunaikannya. Nabi SAW bersabda lagi, lalu pada masa itu juga para malaikat mendatangi mereka. Para malaikat masuk berjumpa mereka daripada setiap pintu sambil berkata, kesejahteraan ke atas kamu sebagai balasan ke atas segala kesabaran kamu. Alangkah baiknya tempat itu sebagai balasan kamu. Ibnu Hibban. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan datang beberapa orang daripada umatku, nur mereka seperti sinaran cahaya matahari. Kami bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, mereka adalah orang-orang fakir dalam kalangan muhajirin yang digunakan untuk mendapat kelepasan daripada perkara-perkara yang susah. Salah seorang daripada mereka meninggal dunia sedangkan hajat masih terpendam dalam dadanya, dan mereka semua telah dihimpunkan dari seluruh pusuk bumi. Mustahab. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawa setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, hidupkanlah aku dengan sifat orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunlah aku di pada mahsyar dalam kalangan orang-orang miskin. Dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, hidupkanlah aku dengan sifat orang miskin, matilah aku dalam keadaan miskin, dan himpunlah aku di pada mahsyar dalam kalangan orang-orang miskin. Salah Hakim. Ada Sa'id bin Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah tentang kemiskinan dan keperluannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sabarlah wahai Abu Sa'id, kerana sungguhnya kefakiran datangkan kepada orang mencintai aku lebih cepat daripada air yang mengalir dari tanah tinggi dan dari bukit bagian lembah. Mustahammad Uzawai. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah SWT merahmati seorang hamba yang bertolak ansur dan berjual beli dan dalam menuntut haknya. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah SWT merahmati seorang hamba yang bertolak ansur dalam menjual beli dalam menuntutkan haknya. Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku yang mukmin dengan apa-apa penyakit dan dia tidak mengadu tentang perbuatanku terhadapnya kepada orang-orang yang datang menzarahinya, maka aku akan lepaskan dia daripada tawananku, yakni aku ampunkan dosa-dosanya, dan aku akan gantikan untuk daging yang lebih baik daripada dagingnya dan darah yang lebih baik daripada darahnya. Kemudian setelah disifat daripada penyakit itu, dia mulakan amalan yang baru kerana semua dosa yang lalu telah diampunkan. Musadah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang demam semalaman lalu dia bersabar, dia redha terhadap Allah Taala kerana demamnya itu, maka dosa-dosanya akan dibersihkannya daripadanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ibnu Abi Dunya Tatawi. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa hadis kursi ini daripada Nabi SAW bahawa Allah SWT berfirman, siapa yang telah ambil dua perkara yang sangat dikasihinya, yakni dua mata, dan dia bersabar tentang mengharap ganjarannya, maka aku tidak redha dengan ganjaran yang kurang daripada syurga untuknya. Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar dan kesusahan yang didapati daripada mereka lebih besar ganjaran daripada seorang mukmin
yang tidak bergaul dengan orang ramai, yang tidak bersabar di atas kesusahannya, dan dia terima daripada mereka. Ibnu Majah. InsyaAllah. InsyaAllah.